بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengatur, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Kerana apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan tarikh expired umur kita. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Nabi sebut dalam satu hadis, Rawdatu min riyadatil jinan. Dalam dunia ni ada dua taman syurga. Yang pertama dekat Rawdah tu, daripada makam Nabi sehingga mimbar. Yang kedua, kata Nabi, majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Bagaimana satu hadis Nabi yang menyokong, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala berkehendak kepadanya kebaikan, Allah beri dia faham agama. Jadi nak faham agama ni kat mana? Tak lain tak bukan adalah majlis ilmu. Jadi Alhamdulillah, dengan hujan hari ni, dah syok di rumah hujan-hujan ni kan? Tapi Allah pilih tuan-tuan sama hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita istiqamah kita melazimi majlis ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, berbaki 20 hari lagi insya-Allah kita akan sambut satu perayaan yang sangat besar. Satu perayaan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita digalakkan untuk menghidupkan syiar tersebut, iaitu menumpahkan darah pada hari raya Aidil Adha. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya ingin mengangkat ataupun berkongsi tafsir ringkas mengenai kisah bagaimana salah seorang manusia yang diuji sangat hebat. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah As-Saffat, daripada mula ayat 100. Tuan-tuan boleh buka lah kalau ada handphone tu Quran, muka surat 449 surah As-Saffat. Kita bermula daripada ayat 100. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim itu tergolong daripada 124,000 para Nabi. Ada riwayat mengatakan jumlah keseluruhan para Nabi itu ada 124,000, ramai. Dan daripada 124,000 itu, dari kalangan mereka dipilih menjadi seorang Rasul seramai 313. Dan daripada 313 itu, hanya 25 Rasul sahaja disebut dalam Al-Quran. Nanti tuan-tuan boleh buat homework lah kan? Dalam proses nak khatam tu, mengaji, okey, jumpa satu nama tak? Kan? Cukup 25 insya-Allah, jangan risau. Dan daripada 25 Rasul itu dipilih oleh Allah, di kalangan 25 Rasul itu 5 Rasul Ulul Azmi. Yang ni yang terbilang lah ni, daripada terbilang. Iaitu, apa maksud Rasul Ulul Azmi? Rasul yang paling banyak diberi ujian. Manusia yang paling banyak diberi ujian dan mereka lulus ujian itu.
Dan insya-Allah kita nak sebut antaranya ranking nombor 1 Nabi Muhammad lah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu nombor 1 lah. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini ujian dia besar, yang famous, iaitu bertembung dengan raja yang zalim dan kufur, iaitu Namrud. Nabi Ibrahim lawan Namrud. Ini antara ujian yang besar. Kemudian ujian yang seterusnya, dibakar dalam api. Saya tahun 2022 tak silap saya, lepas PKP lah, saya direzekikan Allah pergi Gaziantep. Gaziantep ni sempadan dengan Idlib, Syria. Masa tu pergi hantar bantuan lah, misi kemanusiaan. 2001 ke 2022 tak silap. 2020 tak ingat saya. Jadi pergi kat sana, ada lestik, yang lestik besar tu masih ada lagi. Dipercayai ketika itu, tempat itu di mana Nabi Allah Ibrahim kena lestik, kena baling ke dalam bara api. Dan bara api tu, hari ini kawasan tu jadi air, kolam air yang sangat cantik, yang mana dalam tu ada ikan cantik. Dan ikan-ikan itu dipercayai daripada ubun-ubun kayu, bahan bakaran yang membakar Nabi Allah Ibrahim itu. Ini di Gaziantep, tuan-tuan boleh pergi. Sebelah dengan Idlib, dia kawasan Dimash, Damsyik tu. Jadi tuan-tuan, antaranya lagi ujian Nabi Allah Ibrahim, dia terpaksa meninggalkan negerinya, iaitu di mana? Di Palestin, pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir diuji oleh Allah. Di Mesir waktu itu ada seorang raja yang gila dekat bini orang. Dan rekod raja ini, mana isteri orang dia nak, mesti dapat. Semua dapat. Dia tak pernah tak dapat. Memang jahat raja ni. Dan waktu itu Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, sangat cantik. Diberitahu kecantikan Sarah itu boleh menandingi kecantikan Hawa, isteri kepada Nabi Adam. Pun diuji oleh Allah, kena ambil isteri dia. Ujian hebat. Dan yang paling dahsyat, ujian Nabi Ibrahim AS, Allah tak bagi dia anak. Tak dapat anak pada awalnya. Dah ada 2 Nabi, 2 Rasul yang masyhur lah pada peringkat awalnya, tak ada anak. Siapa? Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, bila sebut anak ini dalam Quran, Allah Ta'ala menggunakan istilah hibah. Anak ni Allah gunakan istilah hibah. Hibah apa maksud? Beri. Beri di sini sebagai contoh, saya ada RM100. Ikut saya lah RM100 ni, saya nak bagi abang baju purple, boleh? Tak bagi pun boleh. Okey, saya bagi abang RM50. Boleh tak saya tak bagi Haji yang baju hijau? Boleh. Sebab 100 tu milik saya. Ikut saya lah nak bagi ke tidak. Begitulah anak ni. Allah Ta'ala guna istilah hibah. Hibah, boleh Allah nak beri, dan boleh Allah Ta'ala tak nak beri. Dan anak ini bukan bersandarkan mak ayah. Ada mak ayah yang sihat pun tak dapat anak. Dia bukan bermaksud itu, kan? Tapi dok kira sihat ke, dok sihat ke ayah tu, mak dia sihat ke, dok sihat. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, tak nak lah, tak dapat lah. Maka ujian Nabi Allah Ibrahim terang lagi bersuluh dalam Quran, menceritakan Sarah seorang yang akim. Apa maksud akim? Mandul. Tetapi disebut dalam Quran Sarah itu mandul. Nabi Allah Ibrahim tak putus-putus berdoa. Dan doa Nabi Ibrahim itu dirakamkan oleh Allah dekat mana? Ni, surah As-Saffat ayat yang ke berapa? Yang ke-100. Apakah doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Tengok tuan-tuan, Nabi Ibrahim bila minta anak, mesti diiringi dengan sifat soleh. Kita kalau minta anak, ya Allah berilah aku anak, tak diajar oleh Rasulullah, tak diajar oleh Islam.
Kita mesti minta anak itu, ya Allah, mesti minta diiringi dengan sifat soleh, seperti mana doa Nabi Ibrahim. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang bersangka baik kepada Allah, walaupun dia tahu isteri dia tu hakim. Kita kalau tahu dah isteri kita ni mandul, pergi buat rawatan kan, cek semua tak boleh dah, tak berfungsi dah. Kita punya telur tak boleh keluarkan sperma, memang dah cek lah, memang tahu dah mandul. Rasa-rasa macam mana kita pada pandangan kita pada Allah masa tu? Tak ada harapan lah. Tapi Nabi Allah Ibrahim positif. Dan ketika usianya 86 tahun, Allah baru bagi dia anak. Lama tuan-tuan. Kenapa kita kena minta doa ni, anak dengan doa sifat yang soleh? Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu, kata Allah, boleh jadi fitnah kepada kamu. Hari ni betapa ramai kita lihat mak ayah pening kepala serabut, tidur tak lena, fikir masalah anak. Kerana apa? Lupa minta, ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Dan tuan-tuan, kita tengok selepas 86 tahun, umur Nabi Ibrahim 120 lebih. Dan kalau usia manusia umur 80 tahun ni tak boleh dapat anak dah. Ditakdirkan Allah daripada rahim Sarah, Allah beri Ishak dengan Nabi Ishak. Dan daripada rahim Hajar, Allah beri Nabi Ismail. Dan kita tengok ayat seterusnya, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia khabar gembira, iaitu dengan seorang anak halim. Tuan-tuan, bila sebut tentang anak ni, saya nak cerita satu kisah. Ni berlaku di Arab Saudi. Dia ni kaya, dia kahwin, dapat anak. Minta maaf, dia kahwin tak dapat anak. Dan dia ni kaki masjid. Ni seronok jadi orang masjid ni. Pergi masjid semua, pergi masjid, kahwin lama dah. Tiba-tiba muka dia tak ada. Seminggu tak ada, 2 minggu tak ada. Pelik. Pergi mana dia ni? Jadi menjadi bualan lah di kalangan orang masjid. Pergi mana? Selepas 3 minggu baru nampak muka dia. Lalu ada seorang pakcik ni pergi jumpa dia. Kau pergi mana? Lama tak nampak ni. Aku pergi berubat, dia kata. Pergi bercuti. Mula-mula dia cakap berubat, aku pergi bercuti. Tetapi manusia ni, bila dia ada masalah, dia ada susah, air muka dia tak boleh menipu. Walaupun mulut dia cakap pergi bercuti kan, orang kalau pergi cuti balik seronok. Dia pergi bercuti balik muka sugur dia, duk termenung je. Jadi orang pakcik ni orang lama, tengok muka dia ni, kau ni ada masalah ni, ceritalah. Dia pun cerita. Rupa-rupanya dia dengan isteri dia pergi luar negara, pergi berubat, pergi jumpa pakar yang paling pakar lah. Maksudnya dalam dunia ni dia paling pakar lah. Pergi jumpa, buat cek semua dengan ni, habis ratus ribu. Nak bagi tahu hasil daripada keputusan cek tersebut, mati orang hari, mati, tak boleh nak keluar, tak boleh nak keluarkan sperma dan sebagainya. Senang kata, jelas dan terang lagi bersuluh, muni binimu tak boleh beranak. Itu keputusan dia. Jadi balik ni habis 100,000, dia kata tak ada masalah. Tapi itu keputusan yang saya dapat. Bila dengar ayat tu, pakcik ni kata apa? Izan fa'aina Allah, dia kata. Kalau macam ni, mana Allah, kamu letak Allah? Bila dengar izan fa'aina Allah dalam keadaanmu gini, mu letak Allah tu mana? Tersentak orang kaya ni, tuan-tuan. Ikhtiar boleh, tak apa. Pergi berubat sana, pergi berubat sini, pergi jumpa sana, pergi jumpa sini, tak apa. Tapi jangan lupa minta pada Allah. Jangan minta pada makhluk. Tersentak dia. Sejak daripada itu, dia setiap malam dengan isterinya berdoa pada 2/3 malam di saat orang sedang tidur. Mereka berjaga. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, dikurniakan anak lepas tu. Daripada fikir logik ni, memang mampu dah burunya ni, tak boleh keluar sperma dah.
tapi minta kepada Allah, Allah bagi. Jangan risau, Allah bagi. Dapat anak seorang, jujuk lepas tu, setahun seorang, dok putus-putus anak dia dapat. Subhanallah. Jadi itu pentingnya minta pada Allah. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini kita tengok fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia khabar gembira. Bighulamin, dengan seorang anak halim. Allah Ta'ala bagi nama Ismail dengan halim dalam Quran. Halim bermaksud sifat anak itu yang sangat sopan santun, yang sangat penyabar, yang sangat lemah lembut. Dan anak itu sangat-sangat menyejukkan mata, sejuk hati mak ayah. Dan ketika mana Allah Ta'ala kurniakan Nabi Allah Ishaq kepada Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala guna istilah alim. Tadi halim Nabi Ismail, Allah guna halim, sifat kesantunannya, kesabarannya. Dan apabila dikurniakan Ishaq, Allah Ta'ala guna dalam Quran iaitu dengan istilah alim, iaitu yang cerdik, yang bijaksana. Okey, dapat anak Ismail. Jadi berlakulah, orang perempuan kan, bila bermadu mesti ada cemburu. Masa tu Ishaq tak keluar lagi. Jadi Hajar dapat anak comel, Nabi Ismail. Jadi ada sedikitlah berlaku perselisihan, cemburu isteri pertama yang kedua. Maka diperintahkan oleh Allah ketika itu, suruh Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar ni dengan Nabi Ismail pergi ke satu tempat. Disebut dalam Quran tempat tu apa? Biwadin ghairi zar'in, satu lembah, satu keadaan, satu tempat yang kering kontang. Kehidupan langsung tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, air tak ada, binatang pun tak ada. Dekat mana? Daripada Palestin duk jalan, kena hantar Hajar dengan Ismail ke Mekah. Waktu itu tanah di Mekah ni bagi free pun orang tak nak. Waktu itulah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang hidup lama dah nak anak, dapat anak pula comel, baby cantik molek. Tiba-tiba diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Allah Ibrahim suruh bawa Hajar dengan Ismail tinggal dekat lembah yang kering. Kalau kita di tempat Nabi Ibrahim, macam mana rasanya? Allahu Rabbi. Kita tengok apa kata Nabi Hajar. Allah amaraka bihadha, wahai suamiku, adakah Allah yang memerintah kamu buat macam ni? Nabi Allah Ibrahim kata, ya. Izal la yudha'ifallahu abada, sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan kita. Hajar bersangka baik dengan Allah. Tengok dalam apa jua situasi, sangka baik dulu dengan Allah. Tempat yang tak ada air, tuan-tuan, kalau ada air okey jugalah. Nabi Allah Ibrahim tinggalkan sikit bekalan, tak silap saya, kurma dengan sedikit susu untuk anak dan isteri, yang boleh bertahan berapa lama je. Dia anak pula tak putus susu lagi. Mak ayah ni, mak kalau tak minum, tak makan, macam mana nak dapat susu? Kan? Tu yang berlaku peristiwa sa'i. Siti Hajar daripada Safa wal Marwah cari air sebagainya. Diringkaskan cerita, alhamdulillah keluar air Zam-Zam. Dan waktu keluarnya air Zam-Zam, ada satu kabilah yang terawal. Ni yang paling awal, yang lalu di situ musafir tengok ada air Zam-Zam, iaitu kabilah Bani Jurhum. Ni yang orang yang pertama selepas Hajar dan Ismail, mereka duduk di situ. Mula-mula nak musafir je, tengok-tengok ada sumber air Zam-Zam. Dan bermulalah penempatan di situ. Nama dia kabilah Bani Jurhum. Okey tuan-tuan, falamma, Nabi Ibrahim pun pergi balik ke tanah air dia di Palestin dan sebagainya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tak kala sampai bersamanya berusaha. Masa ni Nabi Ismail dah remaja. Lalu waktu remaja ini, dalam mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya sembelih anak dia. Ujian yang kedua. Ujian yang pertama tadi, dah lah anak susah nak dapat.
Dapat-dapat kena tinggal pula. Allah. Anak baru besar remaja, ayah ni diperintah pergi tengok. Gigi pula dalam mimpi dia kena sembelih anak tu. Lalu dia kata qala. Lalu Nabi Ibrahim ni anak beranak. Nabi Ibrahim pun pergi jumpa Nabi Ismail. Masa tu dah remaja, dah handsome, segak, sopan santun, comel. Maksudnya tidak ada kekurangan dah untuk kritik anak tu. Comel Nabi Ismail, lawa. Lalu Nabi Ibrahim sampai, nak jom ikut ayah. Pergi dekat mana? Dekat Mina, tempat orang bermabit kan, bermina. Di Jabal Jamratul Aqabah, dekat tempat melontar. Kalau tuan-tuan pergi di Mina sampai dah pergi haji, dekat atas bukit tu dia ada letak satu tiang. Kita nampak tiang tu lah dipercayai lokasi Nabi Allah Ibrahim sembelih Nabi Ismail, di atas bukit. Jadi bawalah anak dia borak-borak. Dan katanya Nabi Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anakku. Tengok, yang mana anak itu sangat-sangat kita sayang. Anak dan tuan-tuan pun ada anak. Kita tak boleh nak bagi kasih sayang kita itu semua sama. Kita tak bagi tahu, tapi dalam hati kita ni, anak kita ni memang dia yang paling sayang. Kan, kalau anak sayang juga tapi tak sayang mana, kita panggil, oi, awang sini. Tapi anak ni, ya bunayya. Ya bunayya ni maksud dia, wahai anakku yang sangat-sangat aku sayang. Nabi Ibrahim tak guna ya waladi, wahai anakku. Ya bunay, dah. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat-sangat aku sayang. Asghir, menunjukkan sayang yang teramat sangat. Inni ara fil manami anni, wahai Ismail anakku yang aku sangat sayang ni, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni, bahawa aku diperintahkan azbahuka, menyembelih kamu. Allah, cerita dengan anak ni. Jadi apa respon Nabi Ismail waktu tu? Tuan-tuan, ni perintah Allah. Kalau perintah Allah, tak perlu dah berbincang, panggil terus sembelih. Tapi ini sifat seorang ayah yang luar biasa. Apa dia? Fanzur madza tara. Dia tanya pendapat Nabi Ismail, apa pendapat kamu? Tuan-tuan, ini syariat ya. Kalau hari ini tuan-tuan bermimpi ataupun berhalusinasi, suruh sembelih anak, jangan. Tak ada dah sekarang. Saya pernah ada rezeki tuan-tuan pergi Tanjung Rambutan, hospital Tanjung Rambutan tau kan, tempat orang bermasalah tak siuman. Dan Tanjung Rambutan ni dia ada blok-blok dia. Ada memang hak sakit otak ni, hak sakit masalah mental ni memang tak berbahaya. Tapi ada satu blok ni, memang blok tu semua masuk situ sebab jenayah. Dan ada yang saya jumpa tu, dia gelak-gelak tuan-tuan, gelak-gelak. Kes dia apa? Dia bunuh mak ayah dia, sembelih. Dia berhalusinasi seolah-olah ada orang suruh dia pergi bunuh mak ayah dia. Dia buat. Duduk dalam Tanjung Rambutan. Kalau hari ni tuan-tuan bermimpi ya, ataupun berhalusinasi sembelih anak ke, jangan. Jangan buat. Tak ada dah. Syariat itu hanya berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah apa pendapat kamu. Lalu kata Nabi Ismail, qala ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan, ma tu'mar, apa yang kamu diperintahkan. Allah. Kalau saya jadi Nabi Ismail, ayah ni, ayahlah patut saya sembelih. Ayah kan dah tua. Kalau ayah sembelih saya, ayah tak dapat waris. Tak ada waris dah. Kan? Biar ayah saya sembelih ayah. Ayah dah tua dah, saya muda lagi, boleh dapat anak cucu untuk ayah lagi. Kalau saya mati, siapa nak bagi waris ke ayah? Anak saya beletek ya. Lawan. Tapi anak yang soleh ini kata apa?
wahai ayahku, buatlah, kerjakanlah apa yang kamu diperintahkan Allah Rabbi. Maka dua anak ini menjadi bukti bahawa perintah Allah menjadi keutamaan mereka. Kita tak, perintah Allah yang paling last, keutamaan Allah yang paling last. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan wahai ayahku, engkau akan dapati aku ini adalah daripada orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, ayat yang seterusnya, ayat 103, apa kata Allah? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Masa tu Nabi Ibrahim bawa pisau. Tapi pisau itu dia duduk setak belakang, macam ni, sorok. Dia tak tunjuk depan anak dia. Dan inilah sunnah ketika mana nak sembelih binatang. Kita tak boleh tunjuk depan haiwan, kena sorok. Ni kita asah depan haiwan dah. Ada sorok. Kita tak ada adab. Tak boleh macam tu. Kena sorok. Gitulah Nabi Ibrahim. Dan ketika itu dia tak bertentang mata dengan anak dia. Suruh anak dia pandang ke bawah. Pandang ke bawah, paling ke bawah. Dan ada dua riwayat di sini. Riwayat yang kecil atau pendapat yang kecil mengatakan Nabi Allah Ibrahim sempat sembelih Nabi Ismail. Sempat. Dan ada riwayat yang kedua, ini jumhur lah, mengatakan Nabi Allah Ibrahim belum sempat sembelih anak tu. Anak tu dipaling ke bawah, kan, dekat atas bukit tu. Dan Nabi Allah nak sembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim dengar suara, ya Ibrahim, dan kami panggil dia bahawa wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Lulus. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan katanya Allah, sesungguhnya kami demikian membalas orang-orang yang membuat baik. Muhsinin di sini adalah maksudnya ihsan. Nabi Allah Ibrahim sangat ihsan. Apa maksud ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau akan melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka dia akan melihat engkau. Maka itulah Nabi Ibrahim AS ada sifat ihsan yang tinggi. Inna hadha, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Maka Nabi Allah Ibrahim lulus ujian ini dengan Nabi Ismail. Dan yang paling mahalnya, wa fadainahu bizibihin azim, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang sangat besar. Dan tiba-tiba ada seekor kibas yang berwarna putih, yang sihat, yang besar. Dan tuan-tuan, jangan bimbang. Setiap penyembelihan yang kita buat, setiap korban yang kita masuk, ni janji Allah. Ayat ni, ayat 107 surah As-Saffat, wa fadainahu bizibihin azim, dan kami tebuh dia dengan sembelihan yang besar. Allah ganti, jangan bimbang. Bila bab ganti ni tuan-tuan, saya teringat guru saya cerita. Ni berlaku di Palestin. Dia orang kaya, dan setiap tahun kekayaan dia ni dia manfaatkan pada agama Allah. Dan setiap tahun dia tak pernah tinggal ibadah korban. Kita 5 tahun sekali, dia setiap tahun. Okeylah 5 tahun sekali. Ada yang hidup sekali pun tak pernah. Ada. Kita kena jadikan ibadah korban ni ibadah tahunan. Sebab Allah Ta'ala tak minta setiap hari. Allah Ta'ala tak minta setiap minggu. Allah Ta'ala tak minta setiap bulan. Allah cuma minta setahun sekali je korban. Dan orang kaya Palestin ni, kan negara tu negara perang.
Allah uji kekayaan dia habis. Jadi tahun tu dah bila nak masuk dekat musim korban ni, orang pelik. Mu ni selalu masuk korban, tahun ni apa dah masuk? Pergi jumpa dia, tanya. Contoh lah, wakil masjid kan, pergi jumpa orang kaya, selalu masuk, asal tak masuk tahun ni? Macam mana nak masuk? Habis. Kekayaan tu habis, bankrupt kan? Masuklah. Sebab kamu masuk selalu, kenapa tak masuk tahun ni? Masuklah walaupun seekor kambing. Jadi tuan-tuan, nak cari hak murah, dia pergi cari sendiri. Dia balik rumah, dia meeting dengan bini dia, yang kita ni tak ada duit dah, tapi kita nak masuk kat korban ni. Isteri dia kata, bang, jom kita masuk kawasan kampung, mungkin murah sikit kita boleh dapat seekor kambing pun okey lah. Dia pun naik kereta dia yang orang kata apa, macam belakang macam helak lah kan. Dia pun masuk kawasan kampung. Masuk. Alhamdulillah dapat beli seekor kambing. Dan masa on the way nak balik tu, kan jalan-jalan di Palestin ni, masa tu bukit bukau, gendengan-gendengan, dalam kampung, jalan macam off-road. Tiba-tiba terjatuh, kambing yang dia beli tu terjatuh daripada kereta dia. Dia pun turun, dia kejar kereta kambing tu masuk dalam kawasan perumahan. Dan bila nampak sampai kat jalan mati dah, bila nak tangkap dia kambing tu masuk dalam rumah seorang miskin. Orang miskin, rumah yang uzur dah, masuk dalam. Masuk dalam, anak dia ambil lah, anak orang rumah tu ambil lah kambing tu. Dia pun beri salam, Assalamualaikum. Keluar seorang wanita. Kakak, tadi saya nampak kambing saya ni masuk dalam rumah kakak. Boleh tak saya nak ambil balik? Bila buka tengok nak ambil, anak-anak kakak tu duk atas seekor, duk bergayuk dekat kambing tu lah. Jadi dia tak sampai hati nak ambil kambing dia tu. Padahal kambing tu dia nak sembelih untuk korban. Lepas tu pula dia tengok, mana suami kamu? Tanya kan, suami saya tak ada dah, mati. Anak berapa orang? Ada 6 orang. Ibu tunggal, rumah usung. Jadi dia tak sampai hati nak ambil kambing tu. Lepas tu kakak tu minta dekat dia, aku minta keizinan kamu, kambing ni boleh tak beri kami makan? Kami nak makan lagi ni. Dan tahun ni kami tak rasa lagi daging. Allah. Masa tu nak korban lah. Jadi dia ni tadi dah lah jatuh miskin, bankrupt. Lepas tu nak pergi ambil kambing dalam kampung, nak pergi sembelih. Tiba-tiba berlaku situasi ni. Dengan hati yang rela, dia kata tak apalah, ambil lah kambing ni, ambil lah. Dia balik, duk pening ni, macam mana nak cerita dekat bini dia. Balik-balik cerita kat bini dia, yang ginilah tadi kambing kat sini sekian. Oh, bini dia pun menangis. Menangis bukan sebab kehilangan kambing tu, menangis sebab suami dia sangat hati yang pemurah lah bagi kambing. Dia sangat-sangat nak buat korban. Dan inilah pengorbanan isteri kita. Subhanallah. Isteri itulah, dia bawa balik, dia ambil gatai saya semua ni, ambil lah. Gadai gatai mah ni semua, kita pergi beli kambing. Allah, ni pengorbanan. Suami dia pun pergi pajak, ambil duit, pergi kat kawasan pelabuhan. Duit lebih banyak sikit, pergi kawasan pelabuhan yang mana tempat tu kawasan orang bawa export import kambing, binatang daripada luar, daripada palak ni bawa keluar, daripada luar bawa masuk. Dan ketika itu dia pilih seekor kambing yang sangat besar, dia jumpa tokek. Dan tokek itu kata, ambillah kambing ni. Sebab apa? Kami sudah bincang dengan sama-sama tokek dia, geng-geng. Siapa yang beli kambing kami, yang pertama yang membeli kambing kami akan bagi percuma. Tadi bawa duit dah nak beli kambing, dan Allah ganti kambing kibas yang lebih besar. Subhanallah. Ni miracle.
kehebatan orang yang berkorban untuk Allah. Dan Allah akan ganti. Wa fadainahu bizibihin azim. Dan kamilah, kata Allah, akan tebus dengan sembelihan yang lebih besar kepada kamu, bagi orang yang berkorban. Jadi tuan-tuan, kambing kibas itu pun Nabi Allah Ibrahim sembelih. Dan ni daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dia cerita, waktu dia kecil-kecil dulu, dia masuk Kaabah. Masuk Kaabah. Kaabah dulu bukan macam sekarang tak boleh masuk. Dulu boleh masuk. Dan waktu dia masuk Kaabah, katanya Aisyah, bukan Aisyah saja, sahabat-sahabat lain juga, kami sempat tengok tanduk kibas yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim tu digantung dalam Kaabah. Masih ada. Masa Sayyidatina Aisyah cerita, dia kecil-kecil dulu, kami pernah masuk dalam Kaabah ni, dan kami pernah menyaksikan tanduk kibas yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun tu masih ada pada zaman Nabi SAW. Jadi syiar apa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim pernah disaksikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila berlakunya satu peperangan di antara Hujjaj Ibn Yusuf As-Saqafi di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang menentang Abdullah ibn Az-Zubair yang menjadi Raja Mekah waktu itu, maka berlaku pertempuran. Dia membida dengan menjenit bola api tu, kan, lempar kena Kaabah, dan Kaabah terbakar, dan tanduk itu juga terbakar, hilang pada peperangan itu. Kalau tak ada peperangan itu, insya-Allah mungkin kita boleh lihat tanduk tu sampai sekarang, tapi dah terbakar dah, sebab berlakunya peperangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa korban itu sangat dititik beratkan oleh baginda Nabi SAW, sehingga Nabi bagi amaran yang sangat keras. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakribanna musallana. Man wajada, sesiapa yang diberi kemampuan, keluasan, ada duit, ada pitih, falam yudhahi, kata Nabi, tapi dia tak nak sembelih, tak nak korban, fala yakribanna, Nabi kata, mu jangan dekat dengan kami, Allah. Wala musallana, fala musallana, dan jangan mari tempat solat kami. Apa maksud dia? Bukan tak suruh jangan pergi solat dah. Maksudnya Nabi, mu ada duit, mu ada pitih, mu ada kelapangan, mu ada kemampuan, tapi mu lebih pilih lagi beli handbag, pilih lagi beli rim kereta, pilih lagi beli benda lain daripada apa yang dituntutkan oleh Allah. Maka kamu ni, kata Nabi, aku tak nak tengok dekat, jangan dekat dengan kami. Allahu Rabbi. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabba ilallah min ihraqid dam innahu la ya'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Tuan-tuan, binatang itu apabila di mahsyar nanti, apa yang kita buat zalimi kepada binatang, binatang ni akan balas. Kita seksa kucing, nanti kucing ni akan balas balik dekat mahsyar. Kita seksa binatang ke apa ke, akan balas balik. Tapi kata Nabi SAW, ada binatang yang akan dihidupkan balik oleh Allah nanti di sana. Contoh lembu yang kita sembelih ini, katanya Nabi SAW, dia akan mari pada hari akhirat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Datang bukan nak balas balik, ambil pisau sembelih balik, dah. Dia datang dengan memberi syafaat kepada orang yang berkorban. Allah, besarnya kelebihan korban. Dan ada juga riwayat mengatakan kita akan menunggang binatang yang kita korbankan ketika mana? Melalui titian sirat.
Dan tuan-tuan, kata Nabi SAW nanti, sesungguhnya amalan yang paling afdal pada hari raya Aidiladha tu, dia lebih afdal daripada sedekah. Dia lebih afdal daripada bagi makan, tak kira lah apa pun. Pada hari tersebut, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah. Iaitu apa? Ihraqatud dam, iaitu tumpahkan darah. Fasalli li rabbika wadhar, hendaklah kamu solat demi Tuhan kamu. Dan Allah Ta'ala perintah, korbanlah. Tuan-tuan, kalau kita fikir logik kan, ni fikir logik, satu bahagian kita akan dapat berapa? Satu bahagian kita bayar mahal, 800 setengah, ada 900. Kita akan dapat daging paling kurang 3 kilo. Betul? 3 kilo sikit je. Campur tulang, campur hati, campur pedal, semua lebih kurang pak dalam 7 kilo je. Kalau 7 kilo, kita bayar dengan satu bahagian 700. Jadi satu tu kita dapat dengan harga sekilo RM100. Kita dapat sikit. Sikit dah dapat 7 kilo je. Tak payahlah ustaz, saya tak nak masuklah korban tahun ni. Baik saya pergi kedai frozen, 700 tu saya boleh beli seekor kambing frozen. Lagi banyak boleh saya dapat. Boleh saya buat kenduri, bagi orang makan. Kalau kita tengok jumlah, lagi untung macam tu. Daging import contoh berapa hari ni? RM30 sekilo. Kalau 1000, kalau 10 kilo dapatlah 300. Itu 10 kilo baru 300 dapat. Untung banyak. Pergi kedai frozen tu lebih baik kan? Boleh banyak lagi bagi orang makan. Dah. Kata Nabi SAW, yang paling disukai, paling afdal waktu itu adalah tumpahkan darah, korban. Dan ketika mana pelaksanaan korban tersebut, Nabi Muhammad SAW pernah bagi tahu kepada puteri kesayangannya, Fatimah tu Zahra, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki, hadirlah, pergilah ke tempat sembelihan kamu itu, lihatlah dan jadi saksi, kerana awal sekali darah yang terpancut, kata Nabi SAW, atas leher sebelum jatuh ke tanah, sebelum jatuh ke sisi Allah Ta'ala, akan dahulukan keampunan diberi dan banyak pahala. Banyaknya darah lagi banyak keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'zim, kerana itulah syiar. Dan kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim syiar ilallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah sebagai tanda hatinya, hati orang yang bertakwa. Tuan-tuan, yu'azzam, apa maksud yu'azzam? Kata ulama, yu'azzam ini dengan maksud cari lembu, kambing, kerbau ke, kibas ke, unta ke, yang jenis gemuk-gemuk, yang kita tengok tu berselera. Itu syiar. Nah, dan ada satu riwayat yang lain mengatakan, ad-duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshaini amlahaini aqrabaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembelih 2 ekor kibas, aflahaini, dengan membawa maksud putih comel, sunat. Kalau capak cari orang warna putih dapat pahala. Gemuk, kemudian bertanduk. Bila bertanduk, itu tandanya kibas binatang yang kita nak sembelih tu binatang yang sihat. Azan ke atau kita bila azan? So, saya dah habiskan satu hadis lagi, insya-Allah, lepas tu kita tutup.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم رب والصلاة آت سيدنا محمد وسيلة الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, siapa yang berniat dan tekad masuk korban mula 1 Zulhijjah hinggalah 10, disunatkan untuk kita tidak memotong kuku, misai, semua jangan potong. Nabi sebut dalam satu hadis, idza dakhala ashir, apabila masuknya hari 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, dan kepada mereka yang menekat berniat nak masuk korban, falyumsi an azfarihi wa ash'arihi, jangan potong kuku, jangan potong bulu rambut dan sebagainya. Kerana apa? Sebagai penyaksian kepada binatang-binatang yang kita nak korban itu. Dan yang kedua, mengambil semangat kepada orang-orang yang sedang buat haji di dalam ihram dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, korban ni dia merupakan sunat kifai. Apa maksud sunat kifai atau fardu kifayah? Kalau boleh dalam sebuah rumah tu kena ada seorang masuk, kalau boleh. Kalau dapat masuk semua itu lagi baik. Dia fardu kifai, sunat yang sangat digalakkan. Dan sebelum di penghujung Nabi SAW, sebelum Nabi wafat,
pada tahun akhir Hujjatul Wada. Tuan-tuan nak tahu berapa banyak Nabi korban? Nabi korban sebanyak 100 ekor unta. Allah, 100 ekor Nabi SAW. Dan daripada 100 ekor itu, Nabi sembelih sendiri 63 ekor. Dan yang berbaki, Nabi minta sahabat-sahabat sembelih pada tahun ke-10 Hijrah, pada tahun Hajjatul Wada. Jadi tuan-tuan, korban ni jangan tinggal. Lagi 20 hari, fikirlah buat mana pun, cari duit, plan, InsyaAllah. Kalau tak mampu di tanah air, mahal, 800.5. Ada juga second peluang kita yang lebih murah. Contoh saya akan bertolak 4 hari bulan 6 pergi ke Afrika. Dan orang di sana tuan-tuan, setahun sekali dapat daging. Jadi raih tanah air, kalau kita mampu raih tanah air, itu lebih baik. Ada lebih sikit, mampu dah, tapi nak bantu juga Afrika pun dialu-alukan. InsyaAllah boleh bersama dengan saya dalam misi untuk korban di Afrika. Kita pergi di wilayah Jinjit, wilayah yang minoritinya orang Islam di Uganda. Uganda Kristian, tapi ada negara-negara, kawasan-kawasan yang kebanyakannya orang Islam, yang setahun sekali dapat daging. Jadi itu saja tuan-tuan, saya minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini beri manfaat kepada saya dan kepada semua, dan menjadi daya ataupun pembangkit kita untuk melakukan ibadah korban, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihkan kami dengan ilmu agama ya Allah, dan fahamkan kami, ajarkan kami ilmu-ilmu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin ya Allah. Berilah keamanan kepada mereka, anugerahkanlah keamanan kepada mereka seperti mana Engkau anugerahkan keamanan kepada kami ya Allah. Sempatkanlah, rezekikanlah kepada kami sempat sujud di Baitul Maqdis sebelum kami memejam mata ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.